Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Sarahana Zaki dalam berita BTTV edisi 5 Jun 2020. Setelah 2 hari tanpa sebarang kes, Sabah mencatatkan 3 kes positif baru COVID-19 hari ini. Penampang kini bukan lagi daerah bebas jangkitan COVID-19 apabila satu daripada 3 kes baharu yang dilaporkan hari ini melibatkan daerah itu. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie pun berkata, 2 kes baharu lagi masing-masing dikesan di Kota Kinabalu dan Beaufort. Menurut statistik terbaru, jumlah kes yang masih aktif di Sabah adalah 10 kes. Kes tertinggi dicatat di Tawau dengan 3 kes, diikuti Kota Kinabalu dan Beaufort masing-masing dengan 2 kes. Manakala terdapat 3 daerah yang masih mempunyai 1 kes aktif, iaitu Tuaran, Penampang dan Putatan. Setelah 13 hari tidak mencatatkan sebarang kes kematian, 1 kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kematian di Malaysia setakat ini sebanyak 116 kes. Kes kematian terbaru itu membabitkan seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 61 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan bara buah pinggang yang dirawat di Hospital Encik Besar Hajah Kalsom, Johor. Meskipun kira-kira 5,300 pendatang asing tanpa izin parti Filipina terperangkap di semua pusat tahanan sementara di Sabah kerana keengganan Filipina menerima mereka pulang akibat pandemik COVID-19, Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah tetap meneruskan proses pengusiran parti. Hari ini, 82 warga Indonesia membabitkan 77 lelaki dan 5 wanita diusir melalui jalan laut dari Tawau ke Nunukan dengan menaiki feri. Pengarah MKN Sabah, Sharifah Siti Saleha Habib Yusof berkata, tindakan itu membuktikan Malaysia komited memastikan semua parti dihantar pulang ke negara asal. Sehubungan itu, kerajaan berharap negara jiran memberi kerjasama untuk menerima rakyat mereka yang diusir dari Sabah, termasuklah parti Filipina di pusat tahanan sementara di Sabah. Katanya kerajaan sedang berusaha melakukan rundingan dengan Filipina kerana negara berkenaan masih dalam perintah berkurung akibat COVID-19. Katanya pengusiran terbaru itu menjadikan sebanyak 3,753 parti telah dihantar pulang ke negara asal dari Sabah sejak 7 Januari lalu. Berdasarkan rekod, jumlah keseluruhan parti yang telah diusir keluar dari Sabah mencecah 594,920 orang sejak tahun 1990. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin membentangkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana bertemakan bersama menjana ekonomi bernilai 35 bilion ringgit bagi memulihkan ekonomi negara yang terjejas teruk akibat wabak COVID-19. 3 teras utama dalam pelan berkenaan ialah memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi membabitkan 40 inisiatif utama. Saya tahu ramai dalam kalangan saudara-saudari yang bimbang akan risiko kehilangan pekerjaan dan juga punca pendapatan berikutan banyak sektor dan aktiviti ekonomi terjejas dalam tempoh PKP ini. Saya faham ekonomi akan mengambil masa untuk pulih dan terdapat golongan masyarakat yang masih memerlukan bantuan sepanjang tempoh pemulihan ekonomi ini. Untuk menangani cabaran kadar pengangguran yang meningkat dan memastikan pengekalan pekerjaan, kerajaan akan memperuntukkan hampir 9 bilion ringgit. 9 bilion ringgit yang akan memanfaatkan seramai 3 juta tenaga pekerja melalui beberapa inisiatif. Beliau berkata demikian dalam perutusan khas yang disiarkan secara langsung hari ini.
Perdana Menteri berkata beberapa program bantuan rakyat terutama dalam sektor pekerjaan yang diumumkan sebelum ini dilanjutkan selama 3 bulan lagi, iaitu di bawah perluasan program subsidi upah bernilai RM5 bilion membabitkan pakej prihatin dan prihatin PKS tambahan. Katanya bagi pekerja sektor pelancongan dan sektor-sektor yang belum dibenarkan beroperasi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, majikan dibenarkan memohon subsidi upah dengan syarat pekerja dibayar subsidi berkenaan. Program insentif pengambilan pekerja berjumlah RM1.5 bilion. Dan bagi menggalakkan pengambilan pekerja oleh majikan, kerajaan akan memperkenalkan program insentif pengambilan pekerja di mana syarikat akan diberikan insentif keuangan untuk memberi pekerjaan kepada golongan penganggur dan belia. Dan dianggarkan 300,000 pencari kerja akan mendapat manfaat melalui 2 insentif, iaitu pertama, insentif bagi menggaji penganggur berumur di bawah 40 tahun sebanyak RM800 sebulan bagi setiap pekerja, dan kedua, insentif bagi menggaji penganggur berumur 40 tahun dan ke atas dan golongan OKU sebanyak RM1,000 sebulan. Keputusan Majlis Fatwa Negeri Sabah untuk membenarkan solat Jumaat dengan 40 orang jemaah bermula hari ini memberi peluang kepada qari'ah masjid dan surau untuk menunaikan solat berjemaah selepas tidak dapat berbuat demikian sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac. Tinjauan Borneo Today TV di Masjid Negeri Sabah di sembulan tengah hari tadi mendapati solat Jumaat mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAINS. SOP itu melibatkan pengambilan suhu badan, pendaftaran kehadiran, penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan pemakaian pelitup muka ketika solat yang perlu dipatuhi setiap jemaah. Imam Besar Masjid Negeri Sabah, Suhaidi Kuanting berkata, penambahan jemaah kepada 40 orang berbanding sebelum ini hanya 12 orang membuka ruang kepada orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat secara berjemaah di masjid setelah 3 bulan tidak dapat berbuat demikian. Beliau berkata 40 orang jemaah hari ini terdiri daripada 12 kaki tangan masjid serta imam dan bilal. Manakala selebihnya kaki tangan JAINS, jabatan lain serta orang awam yang menjadi jemaah tetap di masjid ini. Suhaidi berkata semakan senarai jemaah dibuat bermula di pintu pagar masjid bagi memastikan had bilangan 40 orang itu dipatuhi. Selepas itu barulah pengambilan suhu badan diambil dan semua jemaah perlu mendaftar nama dan dikehendaki memakai pensanitasi tangan dan pelitup muka. Solat Jumaat ditunaikan mengikut jarak sekurang-kurangnya 1 meter antara satu jemaah dengan jemaah yang lain. Solat Jumaat di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu di Likas turut berlangsung mengikut SOP ditetapkan. Solat Jumaat di masjid ini diketuai Imam Mokhtar Monib. Pengurusi Masjid Bandaraya, Datuk Jamal Tun Sakaran berkata, garis panduan pelaksanaan solat Jumaat dan solat 5 waktu sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB juga telah diedarkan lebih awal. Lari! 5 tahun lalu pada 5 Jun 2015, penduduk Sabah dikejutkan dengan gempa bumi berukuran 5.9 pada skala Richter yang menggegarkan Gunung Kinabalu dan meragut nyawa 18 pendaki termasuk sekumpulan pelajar sekolah rendah Tanjung Katong, Singapura dan 4 malim gunung. Sehingga kini tragedi itu masih segar dalam ingatan khususnya keluarga mangsa yang terkorban. Setiap tahun pada 5 Jun, upacara simbolik memperingati mangsa gempa dan hero tidak didendang yang sanggup berkorban demi menyelamatkan nyawa pendaki lain dianjurkan. Hari ini acara memperingati itu diadakan di platform Kiau View Taman Kinabalu yang terletak 1 km sebelum Tim Pohon Gate, tempat bermulanya pendakian ke puncak setinggi 4,095 meter itu.
Upacara dilakukan secara tertutup oleh Taman-Taman Sabah dan Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Ekoran Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Malim Gunung Robi Sapinggi, Joseph Solungin dan dua kaki tangan Mountain Top, Valerian Jonis dan Ricky Masirin yang terkorban dalam tragedi itu tidak pernah dilupakan. Antara yang masih bersedih dan mengenang tragedi itu ialah tunang Valerian, Jessica Sipta. Menurut Jessica, dia dan Valerian sepatutnya mendirikan rumah tangga pada November 2015 dan kenangan indah bersama mendiang masih terlipat segar dalam memorinya. Jessica mendapat sedikit ketenangan menerusi lagu Igita Nukulongonmu yang bermaksud Ku Pegang Tanganmu ciptaan mendiang tunangnya dan dinyanyikan Felix Agus yang sepatutnya dinyanyikan pada hari perkahwinannya. Setiap tahun pada 5 Jun kecuali pada 2018, Jessica akan mendaki Gunung Kinabalu untuk mengimbau kembali kerjaya mendiang Valerian sebagai pemandu kembara gunung. Hari ini Jessica dan keluarga dan rakannya akan mengadakan upacara sembahyang untuk Valerian dan menziarahi pusaranya. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Christina Liew berkata, 5 Jun adalah tarikh penting kepada Sabah, keluarga mangsa yang terkorban, seluruh jabatan dan agensi penyelamat kerajaan Sabah dan persekutuan termasuk Taman-Taman Sabah. Menurutnya, bagi rakyat Sabah, malim gunung yang terkorban adalah wira yang sanggup bergadai nyawa demi menyelamatkan lebih ramai pendaki yang terperangkap akibat kejadian gempa itu. Dalam perkembangan lain, Christina berkata, simulasi gerakan mencari dan menyelamat gempa Gunung Kinabalu kali ketiga yang sepatutnya diadakan hari ini terpaksa ditangguhkan susulan COVID-19. Simulasi itu penting bagi melihat persediaan serta memperkukuh penyelarasan dan persefahaman tindakan penyelamatan mangsa di gunung. Ini bagi mengurangkan masa diambil untuk bertindak jika berlaku kecemasan. Teks ucapan beliau di majlis itu disampaikan oleh pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Muhammad Amin Abdul Mem. Christina yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar berkata, sejak pendakian Gunung Kinabalu dibuka semula pada 1 Disember 2015, penambahbaikan telah dilakukan. Ini termasuk mewujudkan pasukan mencari dan menyelamat Gunung Kinabalu, Mosar dan prosedur operasi standard pendakian yang lebih selaras dan kukuh. Atas sebab itu, sejak 2016 hingga 2019, jumlah pendaki Gunung Kinabalu semakin meningkat. Tahun lalu bilangan pendaki meningkat kepada 43,600 orang. Namun tahun ini aktiviti pendakian ditutup semula akibat penguatkuasaan PKP sejak 18 Mac lalu. Dari jurugambar menjadi tauke madu dengan slogan Kau Mau Madu Kah? Itu kisah seorang bekas jurugambar bebas sebuah akhbar nasional, Lano Lan, yang kini bergiat aktif mencari, menuai dan menjual madu lebah asli Sabah yang diperoleh dari kawasan pedalaman sehingga ke Long Pasir. Slogan yang ringkas itu kini digunakan dalam media sosial Facebook dan YouTube bagi tujuan promosi dan menjual madu lebah. Lano, 46 tahun dari Kulu, berkata penglibatannya dalam aktiviti ini bermula tahun lalu ketika dalam proses menemu bual pengusaha madu lebah di Long Pasir. Ketika itu beliau masih bertugas sebagai juru gambar bebas untuk sebuah akhbar nasional. Ketika merakamkan proses penuaian madu lebah, Lano diminta membantu menuai madu. Menurut Lano, proses menuai madu lebah memerlukan sekurang-kurangnya 6 orang, iaitu 2 orang memanjat pokok bagi mengambil madu, 2 orang lagi memegang tali dan selebihnya menuai madu yang diperoleh dengan serta-merta. Lano berkata, proses mengeluarkan madu lebah daripada sarangnya adalah mencabar kerana masih terdapat lebah di situ. Namun dengan teknik yang betul, mereka dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa sengatan lebah. Bagi memastikan bekalan madu lebah sentiasa ada, mereka hanya akan menuai madu dalam kuantiti yang diperlukan sahaja. Hasil pendapatan menjual madu memang lumayan kerana permintaan tinggi di pasaran. Madu asli dijual dengan harga RM100 sebotol bersaiz 500 ml. Tambahnya proses menuai madu lebah ini biasanya sekitar bulan Februari hingga Mei.
serta Julai hingga November di Long Pasir, Kota Marudu, Kota Belud, Kulu dan Ranau. Dokumentari mengenai proses menuai madu lebah liar boleh dilihat melalui saluran YouTube Lano. Dianggarkan 40 ekor gajah Borneo masih berkeliaran di beberapa lokasi sekitar Felda Umas termasuk ladang kelapa sawit di Kalabakan. Antara lokasi yang dikenal pasti adalah ladang Dumpas, Cenderamata, Brumas, Mawang, Sabah Softwoods Berhad, Bentah Wawasan, Borneo Samudra dan Fidelity. Pegawai Jabatan Hidupan Liar Tawau, Sailun Aris berkata, pada masa sama, pihaknya turut mendapat maklumat haiwan liar berkenaan dikesan di kebun sekitar Kampung Iban, Kampung Jagung dan Kampung Murut. Katanya semua gajah berkenaan adalah dari kawanan yang sama dan dipercayai terpisah dari kumpulan sebelum bergerak bersendirian untuk mencari makanan. Sebelum ini, jabatan itu mengesan 2 ekor gajah Borneo di Felda Umas dan Kampung Jagung selepas mendapat aduan awam. Paparan sebentar tadi mengakhiri berita BTTV untuk hari ini. Utamakan kesihatan diri dan kekal tenang walau di mana anda berada. Saya Nusarah Nazaki. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.